Selesai bab tu saya. Bahawa bagaimana kita tahu fadilat surah Kahfi, hendaklah kita masuk kepada amal dia. Jadi nak pada kita ni, pada amal yang kita belajarlah, mana amal hafal siapa yang menghafal 10 pertama, ataupun dalam satu hadis lain siapa yang membaca 10 terakhir. Jadi perkara ni kena buat dalam jadual kita lah, supaya kita boleh membaca. Sebab tu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kalau kita lihat surah Kahfi, saya share boleh Ustaz? Boleh sila. Kat mana share interaksi ni? Kan share kat anak panah Ustaz. Kat anak panah tak dengar Ustaz. Dia nak share kat ni, ni. Anak panah lah atas Ustaz. Anak panah atas, lepas tu window. Okey, sekejap ya. Okey, boleh. Nampak tak? Nampak. Kalau boleh besar sikit Ustaz. Okey. Okey. Kalau boleh besar sikit comel Ustaz. Besar lagi. Sikit. Ya. Sekejap besar lagi. Tapi dia kan jadi amber ni. Dia jadi dah pecah ni tak? Ya. Tak apa lah kalau tu. Okey, comel ni. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey, kalau kita lihat surah Kahfi ni dia dimulai dengan Alhamdulillah. Ada lima surah lah yang dalam Quran ni bermula dengan Alhamdulillah. Jadi bagaimana surah ini dia bermula dengan tata cara kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah ni Allah Taala ajar supaya kita ni sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita ni dia kena sentiasa puji Allah Subhanahu Wa Taala. Basah lidah kita ni dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lidah kita ni kalau biasa dengan alhamdulillah, insya-Allah komplain tu tak ada. Kita hari ni banyak kita komplain disebabkan kita tak nampak kepada alhamdulillah. Kehidupan kita ni kita banyak merungut sebab kita tak tengok kepada alhamdulillah. Kalau kita faham alhamdulillah, insya-Allah segala benda yang berlaku pada kita tak apalah. Allah Taala izinkan. Tak apalah. Benda yang berlaku kita Allah Taala izin, tak apalah. Sebab bila kata alhamdulillah mendasari di lidahnya sehingga masuk ke hatinya, dia akan menjadikan seorang tu dia sentiasa hati, lidah, alhamdulillah. Dia nak di situ kedudukan dia. Sebab tu di mula-mula surah Kahfi yang berada di tengah-tengah Al-Quran ini, bermula dia dengan alhamdulillah. Wahbah Zahili panjang dia bercerita tentang bagaimana tata cara memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dalam kehidupan kita ni sentiasa alhamdulillah. Kalau kita tengok semua dalam Fatihah kita sebut sama 17 kali sehari semalam kita sebut alhamdulillah. Tapi sejauh mana alhamdulillah tu meresap dalam hati kita, ni kita kena faham oleh. Kita baca surah Kahfi adalah menjadi benteng ataupun menjadi penyelamat ismah kita daripada dajjal. Permulaan tu alhamdulillah dia lagi dalam hati kita. Orang duk khabar 10 ayat nanti lu 10 ayat tu. Alhamdulillah tu ada dak lagi kepala ayat tu. Di kepala ayat tu ada dak lagi dalam hati tu untuk 10 ayat tu. Di kepala ayat tu kita tengok sejauh mana alhamdulillah itu lebur masuk dia sampai dalam hati. Sejauh mana alhamdulillah tu meresap masuk sampai dalam hati. Kalau lah alhamdulillah ni masuk, insya-Allah ismah kita terselamat kita daripada dajjal sebab alhamdulillah tu masuk dalam tubuh kita. Segala benda alhamdulillah.
ada masalah, alhamdulillah, ada bala ujian, alhamdulillah. Segala benda masuk dalam tubuhnya dengan dia terus bukuh dia dengan alhamdulillah. Jadi penebak dia alhamdulillah. Dia macam kendi tu. Kendi tu kalau kita nak akak panah, tapi disebabkan ada penebak getah yang boleh pegang tu, kita pegang boleh akak kendi tu. Padahal panah. Alhamdulillah penebak. Ujian kita berat. Sepit dada disebabkan ujian yang kita terima, tapi ada penebak dia, alhamdulillah, insya-Allah lapang. Seperti mana kendi yang kita masuk air tu, dia panah, dia legak kan bunyi bising-bising tu. Bila golok-golok dia gelegak dia bunyi. Panah tu nak seteruk leh tu. Tapi disebabkan oleh ada penebak, kita boleh akal. Sama juga, ibtilah, ujian, musibah dalam kehidupan ni berat. Tapi bila ada alhamdulillah, boleh akal. Boleh akal dia disebabkan oleh alhamdulillah yang ada pada diri kita. Ayat pertama tu nak meresap betul dalam kita. Meresap betul dalam kita. Biar kita faham dulu tata cara memuji Allah. Kenapa alhamdulillah duduk di awal. Kenapa bermula surah yang begitu hebat ni bermula dengan alhamdulillah. Bila kita berenung tengok, oh rupanya nak suruhnya. Segala puji bagi Allah itu menetap dalam hati kita. Nak pergi situ dulu. Dia boleh pergi situ dulu. Bahawasanya bila kita baca surah Kahfi, alhamdulillah, alhamdulillah itulah yang nak kepada kita ni ada dalam diri kita. Sebab selepas ni, segala cerita yang Ustaz Ala sebut tadi, sampai 45 ada 2 cerita. Lepas ni ada 4 cerita lagi lebih kurang. Segala cerita ni dia akan pergi kepada alhamdulillah. Semua nanti akan pergi ke alhamdulillah. Dia rujuk balik kepada ayat ni. Semua yang kita jumpa nanti sampailah ayat tu 110, semuanya balik kepada alhamdulillah. Sebab semua tu kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah semua benda yang akan dicerita nanti. Tengoklah semua segala apa yang mula di Allah Taala susung dalam surah Al-Kahfi ini, tengok semuanya dia akan pergi kepada ayat ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala yang pergi ni kepada alhamdulillah. Sebab tu diikat pertama ni dengan alhamdulillah. Bukan kecil ni. 110 ni, 110 ayat ni dia akan balik kepada ayat yang pertama di pada ayat yang kita baca dalam ayat yang pertama ni. Nah, jadi Ustaz Ala, alhamdulillah ni kita nak kepada pendengar kita ni kami betul, faham betul. Disebabkan di sini akan bermula segala apa yang kita nak bincangkan selepas ni. Bagaimana alhamdulillah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan yang rahib Yahudi bertanya nanti, Allah Taala terang satu. Allah Taala terang. Jadi alhamdulillah. Sebab apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang apa-apa nanti. Jadi alhamdulillah bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang apa yang pertama sekali yang menurunkan kitab lah, bermula situ. Anzala ala abdihil kitab. Bermula dia dengan menurunkan Allah Ta'ala itu menurunkan kitab tu. Segala puji bagi Allah. Kitab kitab ni besar. Kita belajar suhuf, kita belajar kitab, jadi ada perbezaan suhuf dengan kitab, lembaran-lembaran yang tidak sempurna dengan kitab yang sempurna. Berbeza. Kita dapat kitab yang wajib kita ketahui, kita imani. Jadi menurunkan kepadanya itu hambanya kitab. Dan kita tahu hamba ni adalah benda yang perkara yang paling tinggi. Hamba bagi makhluk, hamba tu tertinggi. Bila makhluk diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba, itulah maksud dia berjaya di dunia ini. Bila kita balik nanti pun, bila Allah Taala panggil kita balik pun dipanggil dengan hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia hamba semua disebut hamba. Dan kita pun, kalau orang sebut kita hamba Allah, kita suka tak? Tapi kalau orang sebut kita hamba duit, hamba kita dah manusia ni, bila sebut ni hamba duit ni hamba TV ni hamba gadget ni yang dengung kita tak boleh nak ikat kita dengan hamba lain. Tapi kalau kita kata hamba Allah, dia boleh gila. Sebab memang kita ni hamba Allah. Bila diikat dengan hamba Allah, dia boleh gila lah kita. Sebab kadang-kadang kita bisa lekar, kata tulis nama Ustaz. Yalah, tu hamba Allah dalam hati tulis gitu. Kita khabar hamba sedekah, khabar. Anak kita kata, tak apalah, tak tulis lah nama-nama, tak tulis. Tulis hamba Allah. Sebab kita suka benda manis tu.
Tapi bila pergi kepada perbuatan, tak boleh jadi hamba. Di perbuatan nak jadi Tuhan. Tapi di nak jadi orang, nak hamba. Tapi bila pergi kepada perbuatan, kita tambah, kita jadi macam Tuhan. Kita tambah sujud pada Allah. Kita tambah letup kita kepada perintah Allah. Sepatutnya sami'na wa ata'na. Benda Tuhan kata patutnya taat. Kan hamba kan. Seorang hamba, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan kata semayang. Ya Tuhan. Tuhan kata puasa. Puasa itu. Kena sebab Tuhan kita kata. Jadi hamba ni bila kita tengok dalam ayat yang pertama ni, bila kita tengok ayat pertama di sini, ni adalah istilah yang tertinggi yang sepatutnya kita capai. Nah, kita kena pergi sebagai Allah Ta'ala iktiraf kita ni adalah hamba tu. Bila dia memuji kita di hadapan malaikat-malaikatnya, dia kata, tu hamba-ku. Hak tu tinggi. Dia kata, tahu tak? Kan bila kita buat tu kan siapa? Bila Allah Ta'ala elangkan nama kita depan malaikat, Allah Ta'ala elangkan, dia kata, tu hamba aku ada tu, di Terengganu tu. Ini ni. Hamba-ku, bila disebut hamba-ku tu, iktiraf. Pengiktirafan yang tertinggi Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi kita nak supaya kita ni kekal hamba, sifat kehambaan kita kekal. Jangan berasa diri Tuhan. Jangan berasa diri besar. Sebab tu duduk dunia ni duduk baik. Masa kita belajar dulu Ustaz lah, dia kata, duduk ni baik, duduk baik. Duduk comel, hamba, jangan buat kerosakan, jangan buat punuh, jangan. Duduk sini baik, sebab benda hamba. Tuhan letak sini, ada tugas, hamba. Jadi, kita pun duduklah baik. Dan kita duduk ni lah, Alhamdulillah lah, duduk baik. Tak buat kacau, tak buat benda, tunggu. Sampai masa nanti Allah Ta'ala cukup balik lah, kita balik, tiap orang daripada kita. Allah Ta'ala akan panggil balik kita ke hadratnya. Balik-baliklah kita nanti. Lepas tu kita pulang ke rahmatullah. Pulanglah kita nanti. Tapi nak pulang dengan kekal ni. Hamba ni, nak kekal ni. Boleh mengekalkan hamba ni. Ustaz tunjuk ni. Nak mengekalkan hamba ni. Abadihi. Nak kekal situ. Supaya kita ni diiktiraf sebagai hamba. Sebab tu, ayat akhir tu dia nak kepada La ilaha illallah. Sini. La ilaha illallah mengaku Tuhan kita Allah. Dan kita ni hamba lah. Nak keluar lagi, nak kalimah tu. Kalimah yang mana kita ni hamba. Nak kalimah tu, kalimah La ilaha illallah. Sebab tu siapa yang akhir kalamnya La ilaha illallah masuk syurga. Disebabkan dia keluar dengan dia mengakui dia hamba, tak ada sifat ketuanan, tak ada pada dia. Sifat dia hanyalah sifat seorang hamba yang sentiasa mengharap redha Tuhannya. Dia nak di situ supaya keluar nanti sebagai hamba lah kita. Nah, susah taklah ada orang yang kita nak mengucap akhir kalang ni kita nak mengucap. Tapi nanti dulu. Betul tak kita dunia ni hamba? Betul tak kita ni bersifat hamba? Betul tak kita ni sentiasa mengamalkan yang sepatutnya hamba amal? Kalau boleh gitu, insya-Allah di akhir kalang kita ialah La ilaha illallah. Sebab dia duduk di abadihi, hambanya itu. Kita nak supaya sentiasalah kita dengan abdihi itu. Yang mana Allah SWT menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi itu, hamba itu, pengiktirafan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab Quran ini, dan Allah Taala tidak menjadikan padanya sebarang kebengkokan. Ini penting. Ini penting untuk kita. Ini Allah Taala khatam dah. Allah Taala seal kita. Allah bagi cok se. Quran tak ada bengkok. Qayyimah luruh je. Dalam keadaan ni Quran. Rujuklah dari awal sampai akhirnya tak ada bengkok. Rujuklah dari awal sampai akhirnya tidak ada yang menjadi bengkok-bengkok, tak ada. Dia hanyalah lurus. Kelurusan. Jadi bila kita renung perkara ini, kita pun nampak Alhamdulillah sentiasa di bibir mengekalkan kehambaan dan juga sentiasa kita rujuk Al-Quran kita. Sentiasa kita rujuk pada Al-Quran kita. Di duduk situ di tiga ni, pertama, apabila kita lihat bagaimana kita ni untuk dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang hamba. Nah, jadi boleh tak setakat ni tak? Kelaju nak Ustaz tak? Comel dah tu. Sebab, yalah,
kita ni dah cakap sedap je, gang-gang orang dengar tu, Ustaz Anju, Ustaz Radang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lepas itu, bila kita renung lagi dalam ayat ni, bila kita tengok di ayat yang kedua, bila kita tengok, dia ada dua perkataan sini, hak ni, liyunzira, yang segi yubashira. Ini dua perkataan, dan mungkin telah disyarah lah. Mana Quran ini, kitab ini, dia nak beri peringatan dan nak beri berita gembira. Benda ni kena faham bahawa dalam Quran dia ada peringatan, dalam Quran ada berita gembira. Jadi peringatan itu kepada orang kafir dan berita gembira itu bagi orang mukminin, bagi orang mukmin. Yang mana orang mukmin tu Ustaz, dia tidak hanya sekadar imannya, tetapi yang Ustaz sebut tadi mula-mula tadi. Wa ya'maluna as-salihat. Dia ikat situ. Dia ikat di situ tidak hanya melafazkan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia nak kepada beriman, kepada beramal dengan amal soleh. Dia nak situ. Jadi ia daripada ayat 1 dan 2 ni kita tahu kita kena ada amal. Kita kena ada amal. Jadi dalam Quran itu memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang mana mereka itu beramal soleh. Beramal soleh itu bagi daripada Quran tu juga. Beramal soleh tu. Jadi beramal soleh ni kita nak supaya kita sebagai seorang mukmin duduk di beramal. Sebab kita Allah Taala khabar dah wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihat. Yang mana orang-orang yang mukmin itu yang membuat perkara-perkara soleh. Jadi perkara soleh ni nak kita tekuni. Nak kita lihat. Ada orang dia lihat perkara soleh ni dengan wang. Tak gitu. Ada orang dia kata, Ustaz, kita nak buat amal soleh buat sedekah duit. Tak ada ni. Dia bukan gitu. Dia ibadat ini berbagai disebabkan kondisi keadaan orang tu berbagai. Jadi dia bukan orang kaya itu ibadat ni. Ada juga untuk macam kita ni, orang yang kurang berada duit, tak pernah ada. Dia ada cara dia. Jadi ibadat ini berbagai disebabkan orang itu berbagai. Kena belajar, kena tengok bagaimana ibadat yang boleh sesuai dengan diri kita. Dengan keadaan kita yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, jadi gini, kerja gini, pendapatan gini, anak-anak ramah gini, berada di kawasan gini. Allah Ta'ala letak kita duduk saja tu, letak belakang. Macam Ustaz Ala, Ustaz Ala ni duduk di Terengganu. Sebab ia, kalau ikut hati nak duduk Mekah kan salah. Kalau duduk Madinah, tapi Allah Ta'ala letak sini, letak Terengganu, mesti ada kerja ni. Tak kerja ni, duduk sini ni. Mesti ada kerja yang Allah Ta'ala letakkan kami ni di sini. Kalau ikut hati, tanya Ustaz Ala pun. Kalau tanya anak, kalau boleh nak Madinah, letak kaki tu, kaki tu jejak lah, tanpa Rasulullah jejak. Debu-debu kita letak kaki tu, debu-debu para sahabat letak kaki. Sedapnya rasa bangun-bangun pagi lepas main subuh tu berada lagi kat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedap. Tapi Allah Ta'ala dah bagi kami duduk Dino, Allah Ta'ala bagi kami duduk Terengganu ni. Ada cerita dia tu di Terengganu ni untuk kami selesaikan di Terengganu ni. Jadi kena tengok keadaan kita warna, kita duduk di kawasan warna, bekerjaan kita di mana, kenapa kita ada sini, kena tengok. Dia ada kerja yang mana Allah Ta'ala bagi untuk kami ni dan untuk semualah pendengar sekalian. Ada kerja lah tu Allah Ta'ala bagi untuk kita ni selesai dengan kita masuk ya'maluna as-salihat. Dia meretas ini. Kalau tanya nak duduk, tanya Ustaz Aiman. Kalau boleh Mekah, Madinah, duduk situ. Hari-hari je nak duduk situ. Kalau Allah Ta'ala bagi kami di sini lah. Untuk ada kerja kami di sini, sampai selesai ngomong kami lah insyaAllah. Untuk duduk di dakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kena faham satu lagi di sini, bagi orang yang beramal soleh ini ada pahala yang ada. Tidak saja dunia, walaupun nampak gini, tapi ayat ni dia masuk dunia akhirat. Ayat nombor 2. Ayat nombor 2 ni walaupun tengok gini, tapi sebenarnya merangkumi dunia akhirat. Sebab pahala yang diberikan ini, dia bukan guna sini. Dia akan bukan guna sini, guna pahala ni untuk akhirat nanti. Benda yang kita buat, amalan yang kita buat, dia bukan balas sini, dia bukan dapat ganjaran di sini. Ada kawan kata tengok tu.
di sejik hari-hari bawa basikal, ada kaya pun, ada kan masuk kat kita. Tengok Pak Mak tu, hari-hari Zuhur, Asar, garik, isa, kayu basikal, ada kaya-kaya pun kata. Duk sembah Tuhan sangat, ada orang sebut gitu. Sebab dia ukuran dia salah. Ukuran dia salah. Ukuran dia bukan sini. Tengoklah Pak Mak tu akhirat lagi, kaya kali dia. Sini mungkinlah, sini duduk lah. Orang tu boleh, duduk tengok tu. Duduk hari kita kereta besar lagi. Dia duduk pergi surah umur, basikal je. Dia duduk kata, tengok. Sebab ukuran penglihatan, dia tu tengok tu dengan pandangan yang salah. Sedangkan ajaran hasanah, pahala yang baik tu nak guna di akhirat nanti. Bekalan kita. Jadi bekalan ni kita nak balik dinung tu. Kita nak balik dinung tu. Nak balik. Sebab nanti, apa yang kita ada sini ni, kita tinggal lah ke. Kita tahu lah ke dah. Tak ada lagi kita tengok orang balik. Sebatas dunia ni je lah. Ini dia padu dah uji. Seperti mana Fatihah yang kita baca. Fatihah yang kita baca juga memadukan dua. Dia Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu mengikat kita dengan akhirat. Itu Allah Taala penguasa di hari pembalasan, ikat kita dengan akhirat tu. 17 kali kita ikat semua kita dengan akhirat, kita ikat dengan akhirat. Ingat semua, Maliki Yaumiddin, raja penguasa di hari pembalasan gitu. Dia ikat situ. Tapi sejauh mana ikatan tu disedari oleh kita. Sama juga yang sini ni, diikat dengan akhirat kita tu. Tapi sejauh mana akhirat tu disedari oleh kita. Kadang-kadang terlala, tak ingat. Jadi bila dah ingat tu menjadikan kita ni dah buat persediaan. Bila akan kita ingat? Bila malaikat maut duk belah. Kejap. Fa'asaddaqu. Kalau boleh nak sedekah ni. Kejap. Nak buat belaka kebaikan. Malaikat maut hari dah. Kata sampai nak balik dah ni. Sudah kita. Duk fikir. Nak balik benda. Hari tu dah ingat. Tiba-tiba malaikat maut ada sebelah. Dia berkata sampai kita nak balik dah ni. Sudah. Saya nak benda nak balik dah ni. Nak capai segala benda. Ingat duit ada tak sedekah lagi. Ingat patutnya mayang taubat. Habis benda kita nak tu. Ni nak ambil waktu ada. Waktu yang ada sekarang ni. Waktu yang ada. Jadi waktu yang ada ni pendengar sekalian, nak kepada kita ni manfaat waktu ni. Sebab sampai satu masa lagi sepik waktu tu. Sekarang ni waktu ni lawah ni. Boleh buat lah ke ni nak buat benda. Nanti yang benda suami kita nak pergi semayang jemaah, anak-anak kita nak semayang jemaah, kita kata ni, kalau mau dekat RM1 ni, contoh, ada je ni masa ni boleh beri lagi. Ni RM1 ni tolong tak kan sejik ni. Gini hari jemaah molek sedekah ni, letak ni. Kita beri anak kita masa dah hari ni boleh lagi lawah. Sampai satu masa lagi, dia jadi sepik. Bila dia sepik itu kita nak capai semua benda. Dan semua benda tak boleh nak buat di waktu yang sepik tadi. Dan apa waktu tu Allah susah lah. Jadi susahlah kita pada waktu tu. Jadi nak semua dalam hati kita ni ingat akhirat. Yang inilah yang menjadikan kita ni dekat akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buatlah, beramallah. Sebab itulah amalan kita, kalau kita nak kepada kepada amalan kita, kalau kita nak sangat masa kita berada di dunia ni. Allah Ta'ala ada 5 minit lagi. Jadi panjang sikit ni tarik ni. Dah apa kalau lebih sikit dah apa 49 dah apa insya-Allah. Okey. Ni kita lakulah sikit. Ni mungkin dibahas dah lah. Okey. Okey. Kita pergi ke ayat yang ke-9. Kita ambil ayat ni masuk surah Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi. Surah ni surah Kahfi yang sekarang ni bercerita tentang Ashabul Kahfi. Okey, ayat 9 ni bermula am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
Adakah kamu menyangka, kamu mengira bahawasanya penghuni gua itu dan Ar-Raqim adalah daripada ayat-ayat kami yang mengagumkan? Satu persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz anda ingat, mungkin dalam kuliah sebelum ni lah sebut dah asbabun nuzul dia kan. Rahib bertanya, sebut dah Ustaz kan? Di awal cerita dulu sebut. Awal dulu. Okey. Kalau kita tengok, dia bertanya tiga benda. Roh, Ashabul Kahfi ini dan Zulkarnain. Dan dijawab dalam surah Isra roh, dan dua ni dijawab dalam surah Al-Kahfi ini. Cuma kita tengok cara Tuhan jawab. Yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kamu tentang roh. Dan Zulkarnain nanti yang kita akan jumpa dalam nantilah, sebab dia di ayat ujung-ujung nanti, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Tapi bila Ashabul Kahfi, Tuhan tak kata wa yas'alunaka 'an ashabil kahfi, tak sebut gitu. Tapi soalan dua soalan lain tadi disebut wa yas'alunaka 'anir ruh mula-mula. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau tu wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Untuk Zulkarnain dia jawab sini. Tapi sini bermula ayat 9 ni Tuhan jawab cara lain. Am hasibta, adakah kamu mengira? Walaupun tiga soalan yang sama dikemukakan oleh Rahib kepada utusan Quraisy untuk dibawa balik tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam kitab tafsir ada bahas mengatakan kenapa di sini am hasibta, adakah kamu mengira? Disebabkan orang yang Rahib yang memberitahu kepada Quraisy itu, dia beritahu kepada Quraisy seolah-olah ni cerita yang hebat sangat. Pergi tanya Rasulullah. Allah Ta'ala kata tak hebat mana pun cerita tu. Dia kagum sangat sebab orang Rahib Yahudi ni, dia ingat semua benda dia tahu kan. Diturunkan pada kami Taurat, dia kata segalanya ada dalam Taurat. Dia duk cerita. Dia mengagung-agungkan, dia membesar-besarkan dia, membangga-banggakan dia. Tapi bila siapa soalan ni dia tanya, Allah Ta'ala kata, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka ashabul kahfi dan raqim ini adalah daripada ayat kami yang amat mengagumkan? Banyak lagi ayat-ayat lain. Banyak lagi yang mengagumkan. Bumi, gunung ganang, tengoklah. Bahkan pada diri kita pun cukup mengagumkan. Dia duk besar sangat, tapi sebenarnya yang kamu tanya ni berbanding dengan benda lain, besar lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Sebab tu bila sini Allah Taala tanya sebut ayatuna, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Jadi di sini Allah Taala menempelak ada ayat dia tak. Cerita kepada Rahib tu dah sombong sangatlah. Bukan tahu banyak pun. Duk cakap agung sangat tu bapa tu. Salah-salah beri satu tamparan kepada Rahib Yahudi bila jawab soalan ni dalam uslub yang sebegini. Kita tengok yang roh dengan tu Allah Ta'ala kata wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Tapi sini am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, dalam bentuk istifham, bertanya. Mengecilkan, menjadikan hina, menjadikan rendah. Hidup situ. Walaupun ayat nak begini je. Tapi dalam ayat ni dia penuh dengan satu tamparan. Penuh ayat ni, kita baca balaghah Quran ni dia hebat. Dia pergi sungguh. Kalau hak ni ayat 9 ni, kalau kita kata KO kena tengok kena. Jadi Allah kena. Jadi sebab tu ni menunjukkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kena tu memang KO tu kena. Dia bagi memang kuat bagi ni. Bila kita baca ayat ni memang dia pergi dengan segala isi, segala perasaan, segala emosi dia pergi di ayat 9. Dia pergi dengan ayat tu. Walaupun ayat ni kita baca am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Walaupun ayat itu adakah kamu mengangka bahawasanya ashabul kahfi dan raqim adalah daripada ayat-ayat kami yang mengagumkan. Walaupun ayat itu sebegitu, tapi bila orang Arab, bila dia dengar, penuh dengan emosi ayat. Memang tu Ustaz lah. Baca surah Al-Kahfi ni Allah Rabbuna, mati belajar ke Allah Rabbuna, banyaknya kita rasa kedih lah. Indahnya ayat-ayat Al-Quran, indahnya surah Kahfi bila kita baca.
ayat dia jadi lain kan bila kita tengok sebelum ni, contoh macam cerita Nabi Musa lagi. Nabi Musa dalam surah-surah lain kita dengan Israel, Bani Israel, tapi bila masuk sini lain cerita dia. Betul dia lain. Macam Ashabul Kahfi ni, bagaimana bila Allah Ta'ala cerita, lain Allah Ta'ala cerita benda ni. Bila kita tengok keadaan dia lain, sebab jadi gini. Yang ni menariknya untuk kita gali. Bila kita tengok, seronoknya baca surah Kahfi ni. Sebab tu bila berakhir, ayat terakhir nanti, kita rasa lawah hati. Kalau orang faham lah, salah, rasa lawah bila ayat akhir kali kita baca, Allah. Sebab itulah bila kita baca surah Kahfi ni, seronoknya. Seronoknya bila kita boleh tadabbur dalam lah, insya-Allah. Kita rasa seronok lah, banyak lah benda sebenarnya. Satu Tuhan bagi tengok. Macam yang nombor 9 ni lah, walaupun ayat ni satu ayat yang mana bermula dengan je, dia tanya istifham, dia tanya kita. Tapi di sebalik tu, pertanyaan tu banyak mana tu. Banyak mana boleh kita gali daripada pertanyaan tu. Jadi ustaz-ustaz kita daripada bahasa kan, dia orang aling lah bab-bab ni, balaghahnya semuanya, dia boleh faham lebih jeliga lagi lah ayat-ayat ni. Bagaimana ayat ni dia sebenarnya jawab kepada soalan tu. Jauh tu tak nampak. Kadang-kadang bila kita baca tak nampak ke situ. Bila kita cari dalam tafsir, rupanya dia ikut di situ, dia ikat dia. Kita renung, macam mana tiba-tiba keluar gini daripada ayat ke-8 masuk ayat 9 jadi gini. Kenapa Allah Ta'ala tukar jadi gini? Betul ayat dia, redaksi ayat dia. Rupanya dia gitu kepada bagaimana emosi yang digunakan meninggikan Rasulullah SAW, merendahkan rahib Yahudi yang bertanya itu. Jadi betul. Jadi sedap-sedap bila kita baca ni, menarik. Okey. Jadi di sini disebut dua ni lah, Ashabul Kahfi wa Raqim. Sebab dia tanya tentang orang yang dia tanya besar sangat benda tu lagi dia. Ya Allah Ta'ala khabar perkara tu banding dengan orang lain banyak lagi. Okey. Salah, nak sikit lagi salah lah. Teruskan, tak apa Doktor, tak apa. Kita ambil pukul 9 dah apa, insya-Allah. Pukul 10 tak? Pukul 10 dah. Pukul 10 pukul 10. Bismillah, pukul 10. Tak apa. Ana lepas habis jangan berhenti lah. Insya-Allah sikit je jangan. Tak apa. Ni makan nasi lah kedai, makan pagi lah kedai. Takut nak pergi beli ikan. Okey. Di sini kita tengok bila masuk ayat ke-10, id awal fityatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apabila pemuda-pemuda tadi, fityah, disebut fityah, mungkin dibahas dah lah kan kenapa fityah. Disebut apabila pemuda-pemuda itu mencari perlindungan, kita kita sebut cari tempat berlindung. Kalau kita musafir, tiba-tiba panas ke sejuk ke, nak cari tempat berlindung lah. Jadi berlindung tu kita panggil ma'wa, ataupun di sini awal lah. Bila dia berlindung ke kahfi, dalam gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berilah anugerahlah pada kami dari sisimu. Nak dikait tu dengan Allah tu. Rahmah, wahai lana, memberi dari semua, dan wahai lana, dan sedialah pada kami daripada urusan kami ini petunjuk. Okey. Kisah ni, walaupun ayat ni sebenarnya awal fityatu ni sepatutnya dia berada di tengah kisah. Kan? Tak ada start cerita pergi berlindung, dia mesti start cerita bagaimana dia dengan Maharaja Dicyanus, maksudnya dia bermula situ ataupun kehidupan. Tapi dalam Quran dia bukan buku cerita. Al-Quran ni dia akan mulakan dengan poin-poin yang penting yang mana nak ambil pandangan kita, nak suruh kita tertumpu situ dulu. Sebab tu Al-Quran dia ada kisah, tapi kisah dia bukannya macam buku cerita. Kisah dia ada iktibar. Kisah dia ada benda-benda yang tujuan kisah tu ada situ. Jadi hak berlaku perkara-perkara macam Israelia disebabkan oleh orang banyak nak tahu dalam bentuk cerita yang kita jenis bercerita orang ni. Al-Quran tidak cerita style tadi macam ni, siapa lelaki itu, di mana, Quran tak sebut sebab dia bukan cerita. Al-Quran dia tuju kepada apa yang sepatutnya kita tahu dan apa yang sepatutnya nak jadi iktibar pada kita. Sebab dia dalam kisah-kisah Al-Quran dia tak sebut secara terperinci benda-benda, sebab dia bukan kayak buku-buku sejarah kan. Al-Quran ni adalah kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa tadi yang mula-mula tadi, alhamdulillah anzal alabi kitab wa lam yaj'alahu wajah qayyimah. Jadi dia walaupun ada dalamnya sejarah tapi bukanlah dalam bentuk buku sejarah tu.
Jadi plot atau kita kata cerita ni dia mulai sini. Dia mulai sini. Daripada pertanyaan orang Yahudi tadi, dia mulai dengan sini, dia ikat dengan Allah. Dia ikat situ dulu. Dia ikat situ lalu. Dia ikat cerita tu dengan Allah lalu. Menunjukkan bahawasanya ni orang Yahudi ni, dia tak pegang Tuhan ni, dengar ni cerita ni dulu. Bermula dia dengan awal fityatu ilal kahfi, berlindung dari kahfi itu. Faqalu rabbana atina min ladunka, daripada sisi kamu. Nak tunjuk bagaimana orang fityah, pemuda ashabul kahfi ni, dia dengan Allah Ta'ala akrab. Dia ni dengan Allah Ta'ala ada semua di hati dia. Di hati dia ada semua, dalam keadaan ada di hati dia. Tak menyeleweng lah dia. Semua. Orang Yahudi, kamu menyeleweng. Kamu lari tak mengakui Nabi Muhammad SAW ni. Tengok ni, ashabul fityah ni, ashabul kahfi. Idza awa ilal kahfi, idza awa fityatu ilal kahfi, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mengharapkan doa. Sisi orang Islam ni, dia dengan Tuhan akrab. Situ dulu. Dia dengan Tuhan akrab. Dia kena banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni kadang-kadang terinjak kita dengan Allah. Allah dekat dengan kita. Apabila bertanya, sallallahu alaihi anni fa inni qarib. Hamba bertanya tentang aku ni dekat. Allah Ta'ala dekat. Hak jauhnya kita. Hak jauhnya dengan Allah kita. Allah Ta'ala dekat. Tengok hari-hari mana ada miss kita makanan. Daripada kecil hari tu tak ada. Hari kita tak makan. Kecuali puasa ni. Pukul 7 makan dah. Pukul 7 suku makan. Kalau tak sedap asal buka dah dengan bang. Tapi yang kabarnya, akrabnya Allah Ta'ala kita sama tak lupa kita ni. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita lama tengok lah hidup lagi kita tanya. Allah Ta'ala tak lupa kawan kita. Kita tak ingat. Kawan kita tanya tak, panjang tak jumpa aku ni makan ada ni tak? Tak ada umur. Maknanya Tuhan tu tak pernah lupa. Kita ni tak yang lupa. Jadi kita dengan Allah yang jauhnya kita. Yang jauhnya kita. Mayangnya lambat, minta tolong dengan dia lambat, ngadu ke dia lambat. Semua kita lambat padahal dekat orangnya. Macam kita ni kebah kita lah, bilik belah segala benda kita tidak khabar-khabar, berapa dekat orangnya. Dia nak contoh maknanya. Kita tu jauh kebah kita. Padahal kalau khabar besar, tidak khabar. Allah Subhanahu Wa Taala kita nak ngadu ke dia. Tak ngadu. Ada tak ngadu semua benda kita ingat kudrat kita ni boleh selesai. Tak mampu kita yang menyelesaikan dia Allah. Ngadulah ke Tuhan segala benda dia pegang kan. Hati orang dia pegang belaka, hati makhluk dia pegang belaka, segala suasa, segala sumber dia pegang belaka. Semua Allah Ta'ala. Ngadu ke dia pandai tu Allah Ta'ala. Ngadu ya Allah salah ya Allah hamba meneran ya Allah nabilah keluar ya Allah. Ya Allah sepiknya hari ni ya Allah tolonglah ya Allah jangan keluar ya Allah ni. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Keluar jalan keluar tu. Nak minta Allah Ta'ala rahmat yang banyak dan juga memberikan kita jalan keluar. Sebab tu kalau kita tengok dalam Ashabul Kahfi ni, kalau Ustaz boleh highlight sikit ya. Sini doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan juga tadi masa masa Ustaz ni ke ayat yang ke mana? Ni masa dia berada hadapan raja, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Nyataan dia di hadapan raja yang mana Allah Ta'ala kukuhkan hati. Allah Ta'ala kukuhkan hati dia. Orang yang sentiasa berharap dengan Allah, Allah Ta'ala kukuhkan hati dia. Dan Allah tengok yang keluar dia. Faqalu, ni ayat ni. Faqalu. Di sini juga atas tadi. Faqalu. Jadi qalanya orang bahasa dia boleh syarah. Benda yang dimasukkan dengan qala. Terzahir di lidah. Ada di hatinya, terzahir di lidahnya, itu jadi qala. Jadi sini jadi faqalu. Faqalu ni jamak mana semua mereka. Faqalu. Mereka sentiasa sebutkan dia ni disebut.
Bagaimana disebut Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ada kata angka disebut qala ke sini. Jadi boleh diperhatikanlah. Dan bagaimana penyaksian dia. Dan kita tengok satu lagi, tak kala dia bangun daripada tu, bila bangun daripada tidur tu, kat mana ayat dia? Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Walaupun bangun daripada tidur, yang ada dalam hati dia Allah. Sebelum tidur Allah, masa dia menyelamatkan diri Allah, ketika berada di hadapan raja Allah, ketika tidur dan bangun daripada tidur Allah. Sebelum selepas jadi semasa tu pun Allah. Jadi semua disebutnya Allah. Jadi kalau kita boleh bayangkan batang tubuh Ashabul Kahfi, maknanya Ashabul Kahfi ni hati dia hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Sebab tu dia tengok bagaimana bangun tidur, walaupun bangun tidur, hati tu Allah lagi. Hati tu Allah. Sebab kita bila bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana. Kita sebutlah ya Allah. Yang mana Allah Ta'ala mengejutkan kita. Ashabul Kahfi pun bangun gitu. Hati dia Allah. Kita pun bangun tidur pun Allah. Kalau nak kata ibu segala orang tidur, Ashabul Kahfi lah. Kita kata bapak segala orang tidur. Ashabul Kahfi lah. Ashabul Kahfi bangun tidur Allah. Tapi kita tidur, bangun tidur dah ingat. Jangan gini. Dah ingat dah kita pada Allah. Sedangkan bapak segala orang tidur ni, kita ada ibu dia, Ashabul Kahfi. Tengoklah bagaimana. Yang mana Allah Ta'ala tidur, Allah Ta'ala bangkitkan bagaimana hatinya, bagaimana sebelum tidurnya. Allah Ta'ala baca dalam hati ni. Jadi ada adat tidur, kena tengok di sini lah. Kena tengok di Ashabul Kahfi ni, tengok macam mana. Bagaimana adat dia, keadaan dia, hatinya, jasadnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia terikat. Salah. Kita kena berhenti sini lah salah. Saya duduk lajak lagi ni. Tengok lagi. Mana salah? Apa ada itu pukul 9 berhenti pukul 10 berhenti pukul 10. Okey. Dah sampai sini dah, kita tunjuk selagi lah. Apabila bangun tidur, perkara pertama yang disebut kepada ni adalah sini. Fanzur ayyuha azka ta'am. Ni menunjukkan manusia ni duk lari daripada orang ni. Maknanya ta'am ni. Kita lebih rujuk kalau dalam kitab-kitab yang moden ni juga, dia sebut gini soalan bagaimana kepentingan ekonomi tu. Dia tengok bila bangun, satu benda yang diberi perhatian dalam kisah ni adalah ta'am. Fab'asu adim wariqikum hadhi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'am. Jadi pemakanan ni penting sebenarnya. Dia ada ekonominya, dia duduk dua situ salah. Satu ekonomi, satu lagi jasadiyah, pembangunan sebab dia duduk di azkar. Azkar ni. Jadi azkar ta'aman ni yang suci, yang molek, sebab zakat ni dia bersih. Kita sebut zakat tu perbahasan ulama' daripada pergi pada dua lah. Bersih hati, rohaninya, dan juga bersih jasadnya. Jadi di ta'am di sini diguna azkar. Jadi perbahasan mungkin dalam kelas sebelum ni sudah dibahaskan lah apa digunakan azkar ni di sini. Kalimah azkar yang disandarkan dengan ta'am ni, makanan ni. Bagaimana digunakan suci tu, pengisian makanan macam mana yang nak ada dalam tubuh kita, sebab fungsi yang macam mana nak ada dalam tubuh kita. Sebab tu azkar dia tak sebut halalang saja sini ni. Dia sebut azkar. Bila disebut azkar dalam Al-Quran ni, dia sebut azkar ta'aman. Jadi kita kena tengok bagaimana sebenarnya kalau kita pun anak-anak kita semua, kita kena tahu azkar ta'aman. Yang mana boleh membersihkan hatinya, boleh juga menguatkan jasadnya. Nak pergi dua tu. Ta'am yang mana boleh pergi kepada rohani dan boleh pergi kepada jasmani. Kadang-kadang kita hari ni terbatas makanan kita pada jasmani. Bagaimana nak ototkan kita, nak akak benda berat kita lebih pada jasmani. Tapi sebenarnya dia nak pergi kepada dua tu. Bagaimana azkar, bagaimana kita qad aflaha man zakkaha.
berjayalah orang yang membersihkan hatinya, jiwanya. Sebab azkar. Jadi kita tengok bagaimana azkar di sini, dan juga azkar ni dimasuk kepada ta'aman, kepada makanan, dan bagaimana ta'aman ini dikaitkan pula dengan rezeki di sini. Jadi berkait ni perkara ni, berkait ni yang Ustaz sebut tadi sini, warifikum, ekonominya, ekonomi. Jadi perkara ni berlaku di situ. Berlaku di situ apabila kita tengok segala benda ni sebenarnya besar. Bila bangkitnya daripada tidur, kita mengkaji apa yang disebutnya, apa yang perkataan-perkataan yang dikata, yang disebut, bagaimana reaksi dan perkara ni disebut dalam ayat yang ke-19 ni. Dan Ustaz Alak, kalau dalam banyak ni enggak orang bercakap tentang ni, wal yatalattaf ni banyaklah. Kalau Quran lama kita baca zaman itu di warna merah lah ni. Warna merah, wal yatalattaf tebal gari. Dulu kalau mak kita cerita, sinilah dia kata Zainal Osman mati ni. Ada kata Zainal Umar mati, macam-macam lah. Cuma dari segi ni, saya pun tak tahulah asal-usul merah tu, kita tak tahulah. Mungkin pekaji-pekaji dikaji lah kenapa tiba-tiba jadi merah dan ditebalkan. Jadi kalau mak ayah kita tanya dia kata gitulah. Ni dulu Zainal Osman mati sini lah ni kata. Ataupun Zainal Umar kena tikam masa ni lah dia kata. Tapi waktu saya tak tahulah kena rujuk orang-orang tu lah. Sebab cuma ayat ni ulama kata berada di tengah-tengah Al-Quran. Wal yatalattaf. Yang berada di tengah-tengah Al-Quran ayat ni. Dan banyaklah pula bahannya kenapa berlembut-lembut ni duduk di tengah. Kenapa dalam banyak Al-Quran ni tiba-tiba, kan kalau bahasa Arab ni waw ni dan lang ni amal. Lang ni suruh ni, lang ni suruh. Dan suruh ni, tengok ayat sini, Ustaz syarah di sini. Orang bahasa boleh syarah lagi lah. Cuma nak khabar. Bagaimana ayat suruh ni jadi lembut. Disebabkan Allah Ta'ala, dia suruh, dia boleh kata ultuf, boleh. Dia nak kata lembut lah, boleh. Tapi tak guna arahan sebegitu. Dalam Al-Quran, kalau orang bahasa Arab kan, digunakan lam amal, lam yang perintah. Dan di sini digunakan mudhari', fi'il mudhari'. Nak tunjuk lembut kata antun. Sebab ayat suruh bersikap lemah lembut dengan perkataan tersendiri pun nampak lembut. Perkataan sendiri pun nampak lembut. Pemilihan ayat yang Allah Ta'ala tulis di sini, pemilihan perkataan yang Allah Ta'ala tulis, wal yatalattaf yang Allah Ta'ala pilih, ayat yang cukup lembut. Ayat tu maksud dia lembut dah, tapi perkataan tu dia guna lembut dan kaedah nahwu ni supaya jadi lembut. Jadi kita baca wal yatalattaf, lembut. Dalam lembut tu dia ada tebal, dia ada huruf isti'la, menunjukkan ada tegas situ, tapi lembut. Sebab tu penting sini, orang Islam ni dia lembut bukan untuk kena pulah keninyak. Betul Ustaz Syafiq lembut, Ustaz Alam lembut, tapi lembut kita ni bukan untuk orang pulah. Orang main pulah link itu. Lembut-lembut, tapi bak hak kita hak lah. Benar kita benar lah. Sebab tu wal yatalattaf, walaupun hurufnya renyang semua, tiba-tiba ada huruf tebal situ. Menjadikan berat situ, nak tunjuk lembut tu pun berat juga. Berat ada juga. Jadi lembut kita tu jangan sampai kena pulah, jangan. Lembut kita tu jangan sampai orang perbudak-budakkan kita, jangan. Lembut betul. Jadi hendaklah kita bersikap lemah lembut. Ini panjanglah perbahasan ulama duduk bahaya orang yang tengok pada ayat-ayat ni lah. Bagaimana? Dan wa talaqqah itu sehingga wala yush'iranna bikum ahada, tidak disedari, tidak diketahui oleh seorang pun. Lembutnya menyusul macam kita kok tarik rambut dalam tepung kata. Tepung dak selera, rambut dak putus. Gitulah maksudnya. Maknanya memang wa talaqqah ni. Itu ni. Jadi orang Islam sudah begitu. Dia nampak lembut, benda ni kerah dia. Ada tempat dia sebab dia bukan lembut untuk dibuli dah, bukan untuk dipulah dah. Lembut itu lembut agama kita suruh kita berlaku ihsan, berbuat baik, agama suruh. Okeylah. Tapi bukan kena zalim, kena itu agama tak bagi. Agama suruh kita kira suruh kita bertegas di situ. Jadi kita ada lembut, ada kerahnya dalam keadaan-keadaan
Salah boleh situ dah. Okay. Kalau ikut banyak lagi, tapi insyaAllah lain masa lah kot 10 dah ni. Okey. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Syafiee Hamzah atas ulasan ayat beberapa ayat daripada awal surah Al-Kahfi, okay, ayat 1 sampai 20 tu. Nanti insya-Allah kita sampai tu masa lagi kita jemput pula kita start lagi. Hari ni kita tak puas lagi dengar. Okey. Kita tak puas lagi dengar dan banyak sudut-sudut yang ialah bila kita tengok tafsiran ataupun huraian-huraian yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Syafiee tadi, ya ada perbezaan dengan apa yang telah kita, ialah sudut-sudut yang berbeza yang kita ambil. Makna ayat Quran ni kalau kita tafsirkan dia dengan boleh kita tafsirkan dengan bermacam-macam bentuk dan kita ambil daripada berbagai-bagai sudut yang ada dalam kitab tafsir lah yang menjadi panduan kepada kita lah, dan boleh memberikan kekuatan dalam jiwa kita dan juga keseluruhan kehidupan kita lah, insya-Allah. Bermula daripada Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, akhirnya terjemahan kepada Alhamdulillah. Kita tengok ni, semua ni terjemahan Alhamdulillah belaka. Nanti kita akan ceritakan lagi cerita kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita akan cerita kisah apa benda ni, Iskandar Zulkarnain. Jadi itu juga terjemahan daripada Alhamdulillah. Bagi kita dengar cerita ni macam sedap kita pun sama juga. Alhamdulillah tu kena letak dalam diri kita. Ni yang perlu kita letak ni. Ustaz Syafiee kabut awal-awal lagi adik. Yang ada ilmu bukan ilmu duduk dalam kepala kita, tapi ilmu yang sebenar ialah ilmu yang kita tahu dan kita amal. Itu yang paling penting ni. Sebab tu disebut kepada kita pepatah, al-ilmu bila amal kasyajaratin bila thamar. Ilmu yang tidak diamal macam pokok dok buah. Jadi insya-Allah kita pakat faham molek-molek ayat ni, kita jadikan apa benda surah ini dan juga surah-surah lain lah. Cuma kita fokus ni hari Jumaat surah ni. Jadi kita jadikan dia panduan untuk kita terap hayati dalam kehidupan kita dalam bentuk praktikal. Amalan, insya-Allah. Okay? Dengan amalan tu kita akan mendapat rahmat, keredaan, hidup kita terarah, terpandu ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi lah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Syafiee. Jadi sebelum kita mengakhiri ni, minta barakah doa daripada Ustaz Syafiee, insya-Allah. Silakan Ustaz. Ustaz, nak maklum sikit esok jadi tu. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Okey, esok kita ada apa benda ni, tahsin apa ni, bacaan kita seperti biasa, dan kita akan esok ada
tetamu jemputan juga insya-Allah. Tetamu jemputan qari yang hebat bersama dengan kita. Minta Ustaz doakan sikit Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Allahumma jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal-junun wal-judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna min kullil bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar. والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih atas perkongsian dan doanya. InsyaAllah kita semua mendapat manfaat yang besar daripada apa yang disampaikan tadi. Terima kasih semua. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi esok pukul 8 kan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya, esok pukul 8 juga Pukul 8, pukul 9 InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.